Okay, thank you. Clear kan soalan yang cikgu berikan ni? Kalau tidak clear, bagi tahu ah. Okay, jadi kelas untuk soalan ni sepatutnya kita boleh jawab dengan pantas lah. So kita hanya perlu tekan kalkulator 3 alpha x tolak 3 kurungan alpha x tambah 1 tutup kurungan. So alpha subkalkulat alpha x tolak 5. Maksudnya kita boleh gunakan kalkulator untuk mendapatkan jawapan. Jawapannya adalah B. Betul, tahniah. Terus jawab bengkel 2 kelas. Okay, terus bengkel 2. Wah, terus dapat jawapan. Okey, terus. Okey, seminit lagi untuk soalan nombor 2 ni. Hanya perlu tekan kalkulator dan soalan ni memang akan ditanya Kak Sah. Ini untuk pengetahuan kamu, tajuk tingkatan 1 bab 6 persamaan linear. Persamaan linear. Okey. Thank you yang memberikan respon. Rata-rata memberikan jawapan C. Yang lain yang tidak memberikan respon tu, cikgu harap kamu pun telah mendapat jawapan ya. Okey, jadi cikgu tunjukkan di sini jawapannya. Alpha subkalkulat 4 alpha x. 4 cikgu hilang. 4 alpha x tolak 2 shift subkalkulat. So kita akan dapat di sana 5/3. Betul? Adakah 5? Tidak 5/3 sih. Terbalik 3/5. 5/3 ke 3/5? Cikgu rasa tiada jawapan kali kan? 3/5 kamu dapat. Sekejap cikgu cek lagi sekali. 10 alpha x kurungan per kurungan 5. Alpha subkalkulat sama dengan 4 alpha x tolak 2. Shift subkalkulat. 3/5. Betul. Cikgu sudah tekan tadi ya. Clear semua kelas yang ada di dalam ni? Kalau kurang faham bagi tahu cikgu. Okey, terus masih lagi persamaan linear. Cikgu rasa ada 5 soalan cikgu berikan ni untuk training persamaan linear ni. Okey, terus supaya nanti tingkatan 2 nanti kamu memang makanan kamu lah ni ya, tingkatan 1. Okey, bengkel 3 terus. Okey, tanya Aaron. Baru Aaron yang dapat, ayo yang lain. Okey, tanya Anissa Shu.
Okey, cikgu berikan jawapan. Okey, yang lain responlah kelas. Barulah meriah majlis kelas kita ya. Okey, jadi kita sama juga masih menggunakan kalkulator alpha x per 3 tolak 3 per 4 alpha subkalkulat alpha x tambah 1. Shift subkalkulat. So, kita dapat negatif 21 per 8. Betul, tahniah. Okey, terus masih ada satu lagi persamaan linear, bengkel 4. Teruskan. Cikgu harap lebih ramai yang respon. Bengkel 4. Okey, adakah sudah belum ni cikgu rasa? Okey, tengah on the way mungkin. Okey, macam mana kelas? Tidak dapat jawapan kah? Belum muncul jawapan cikgu nampak? Okey. Yang lain? Semua dapat A kah? Seperti yang diberikan Anissa dan Aaron? Okey. So, cikgu berikan jawapan ya. Kalau tidak, macam 2 orang saja yang respon jawapan ni. Okey. 3 kurungan alpha x tolak 2 ABC 3 tambah 1 alpha subkalkulat 5 alpha x over 4. Shift subkalkulat negatif 4. Betul. Tahniah ha? Okey. Selesai sudah kita ulang kaji persamaan linear. Sekarang kita pergi algebra. Okey, algebra yang easy ya. Boleh terus jawab kelas. Bengkel 5. Ini pun contoh soalan SPM tapi kita belajar semasa tingkatan 1. Okey, sila cuba. Cikgu bagi masalah kalau tidak ni macam kamu diam-diam krik-krik ni kan. 8.16, 2 minit lah. Okay. Tepat 8.16 cikgu akan terus discuss.
Okey. Ya, terima kasih Khalida. Bengkel 5 ya kelas. Bengkel 5. Yang baru masuk boleh terus buat bengkel 5. Okey, ayuh yang lain kelas. Macam mana, lupakah? Okey, masa telah tamat. Okey. Bila kita menjawab soalan begini, N tolak 3, cikgu salin balik Okey, N tolak 3 ni, okey. Sorry. N tolak 3 ni tidak perubahan kan? Kamu salin saja balik. N tolak 3. So yang ini negatif 2 darab 3, negatif 6. Negatif 2 darab negatif N, positif 2N. Nampak tu? Yang ini tiada perubahan. Salin saja balik. Yang ini negatif 2 darab 3, negatif 6. Negatif 2 darab negatif N, positif 2N. Jadi, N tambah 2N menjadi 3N, negatif 9. Itulah jawapannya. Betul. Tahniah semua. Jawapannya adalah A. Okey? Jawapannya adalah A. Okey, terus buat bengkel 6. Cikgu berikan masa 8.17 hingga 8.19. Kalau semua bengkel kamu siap awal, kita habis awal. So, kamu respon cepat, maksudnya kita habis cepat lah. Kan? Okey, thank you. Terus. Okey, tahniah. Okey, masa telah tamat. So, lebih kurang macam tadi. 3 darab M, 3M. 3 darab negatif N, negatif 3N. Berhati-hati ya, kurungan maksudnya apa? Darab. Okey, untuk yang ini negatif darab M, nampak? Negatif M. Negatif darab N, negatif N. Jadi 3M tolak M jadi berapa M? 2M. 3M tolak M menjadi 2M. 3N negatif N negatif 4N. Betul, jawapannya adalah C. Tahniah. Alhamdulillah. Okay, very good. Okay, terus masih lagi sedikit lagi kita buat algebra. Okay, 8.20 hingga 8.22. Silakan. Okay, ada 2 minit lagi.
Okey, tahniah Aaron dan Adam. Okay, thank you semua. Okay, sama juga yang ini. 4 darab P, 4P. 4 darab negatif 3, negatif 12. Negatif 3 darab 1, negatif 3. Negatif 3 darab negatif 2, positif 6P. Okay, so 4P, 6P menjadi 10P. So, 10P satu-satunya A sahaja kan? Okay, thank you. Terus lagi last algebra. 822 hingga 824. Sila. Okey, sikit masa lagi ada. Setakat ni baru 2 orang memberikan jawapan, Aaron dan Adam. Okey, masa telah tamat. 3K darab 2, 6K. 3K darab negatif 3, negatif 3K kuasa 2. Okey, negatif 5 darab 2, negatif 10K. Positif 5. Jadi 6K tolak 10K menjadi negatif 4K. Negatif 3K kuasa 2 tambah 5. So ini automatically out.
Jadi jawapannya adalah D. Betul, tahniah. Okey. So, untuk bengkel yang ke-9 ni, cikgu akan tunjukkan terlebih dahulu barulah kamu jawab, okey? Jadi kelas, untuk tajuk linear inequalities ini yang cikgu maklumkan kepada kamu. Okey, tajuk ini adalah bab 7 tingkatan 1, tetapi dia akan tetap ditanya nanti dalam SPM di kertas 1. So, itu sangat pentinglah. Dan dia ada kait mengait juga dengan beberapa bab di tingkatan 4 nanti. Okey, jadi bila kita nampak X tambah 1 lebih kecil atau sama dengan, ini yang dikatakan sebagai linear inequalities, bibir ni. Okey, jadi sebenarnya kita masih boleh menggunakan kalkulator jika soalan ini. Cuma jalan kerjanya kita boleh andaikan, yang ini ni kita andaikan X tambah 1 sama dengan. Kita andaikan begitu. Dan untuk di sini kita tulis siap-siap, X berada sebelah kiri kan? Bibir buat begitu. Kita buat siap-siap. Begini sebab kita mau cari X. Dan kelas, kalau X-nya memang sudah positif, anunya positif, maksudnya tidak ada apa-apa yang perlu diubah. Kita letak saja kedudukannya di sini. Faham tu? Jika dia memang anunya sudah dalam keadaan yang positif. Jadi ini sudah selesai kan? Cara kita menulis nampak tu X, bibirnya begini. Kemudian ini kita boleh gunakan kalkulator macam kita buat bersama linear sebelum ini. Jadi kamu pun ambil kalkulator, alpha X tambah 1, alpha sub kalkulat 4. So, shift sub kalkulat, so 3. Jadi, X sama dengan 3. Jadi, kita letak 3 di sini kelas. Nampak tu? Macam mana cikgu buat jalan kerja tu? Very easy. Tetapi kelas, kita mau nilai X. X di luar mulut kan? Maksudnya, lebih kecil. Tetapi, adakah 3 termasuk? 3 termasuk sebab bibirnya tebal. Jadi, apa lagi nilai yang lebih kecil daripada 3? 2, 1, 0 dan ... Jadi kita tengoklah di sini dalam pilihan jawapan. 4 tiada, 4 pun tiada. Tapi di sini cuba tengok. 3, 2, 1 ni betul juga. Tapi yang paling tepat 0, 1, 2, 3. Jadi jawapannya adalah C. Okey, jelas kelas untuk ketaksamaan linear, dia lebih kurang macam persamaan linear. 1, 2, 3. Boleh respon? 1, 2, 3. So ini tajuk yang kita akan kupas banyaklah malam ni ya. Okay. Thank you. So sekali lagi kelas, cikgu explain bila X ni di luar bibir, di luar mulut, maksudnya nilainya lebih kecil. Kalau ada sama dengan ni maksudnya 3 tu termasuk. Kalau sekiranya X kurang, X begini kan? X kurang daripada 3, maksudnya 3 ni termasuk atau tidak? Tidak termasuk kan kerana bibirnya nipis. Dan X di luar mulut maksudnya lebih kecil. Apa yang lebih kecil daripada 3? 2, 1, 0, negatif 1 dan ... Faham tu? Itu yang dikatakan lebih kecil. Tapi kalau bibirnya tebal, 3 akan tersenarai. Okey? Kalau X lebih besar daripada 3, maksudnya nilai X lagi besar daripada 3 kan? Apa yang nilai lebih besar daripada 3? 4, 5, apa lagi? 6, 7 dan ... Okey, cikgu harap clear tu Jadi selepas ni kalau kamu jumpa soalan ketaksamaan yang ada bibir ni, ini namanya ketaksamaan, sepatutnya sudah menjadi kamu punya genggaman lah makanan kamu. Okey? Kita teruskan. Okey, macam mana ni bengkel 10 ni? Okey, ada 2 kan? Jadi kita buat ini dulu, baru buat ini. Maksudnya jalan kerjanya sebanyak 2 lah. Jadi cikgu bagi masa 4 minit, 8.30 hingga 8.34. Cuba setakat yang kamu dapat. Okey? Lepas tu boleh, kalau kamu bingung-bingung sudah, boleh tembak jawapan. Okey. Boleh kelas? 4 minit, selepas 4 minit cikgu explain.
Okey, okey, ada yang telah berjaya nampaknya. Tapi di sini ada bentuk soalan tu berbeza sikit daripada di atas lah kan. Tapi masih boleh dicari jawapannya kelas ha. Okay, thank you semua. Oh, ada masa lagi, 2 minit lagi. Oh, ada perbezaan jawapan nampaknya. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Ada 2 minit lagi kelas. Wow, ada seminit lagi. Okay, thank you semua. So, mari cikgu explain bagaimana kita mendapatkan jawapan. Okay, kita bermula dengan ini dulu. Okay. So, 2x tolak 1, 15 kan? Dan perhatikan x-nya positif kan negatif? Positif. So, tiada isu. Terus saja kita buat begini x. Tinggal kita mendapatkan nilai x-nya. Jadi kelas, 2x tolak 1 sama dengan 15. Jadi kamu pun tekan kalkulator, x sama dengan 8, betul? Ya kan? Tekan kalkulator lah. Kemudian kita dapatkan ini lagi. So, kita dapatkan lagi 4x per 3, 16. Jadi terus kita buat x pun positif, kita terus buat begini. Jadi kita ambil kalkulator, berapa kita dapat tu? 4 alpha x per 3, kemudian alpha subcalculate 16, shift subcalculate 12. Okey, jadi kita dapat 12 di situ. Okey, jadi sekarang ni macam mana kita mau tahu jawapannya? Okey, begini kelas, kita buat garis nombor. Sebelum ni tiada garis nombor kan? Okey, macam mana kita mau buat garis nombor? Okey, kamu tengok betul-betul macam mana cikgu buat garis nombor tu. Warna merah lah. Okey, ini merah, garisan merah. Okey, kan tadi di sini dan ini kan? Okey, ini 12. Jadi paling kanan 12 lah. Di sini paling kecil di sini 8. Nampak? 8, 12. Okey, jadi sini antara 8 dan 12 kita ada 8, 9, 10, 11. Nampak tu macam mana cikgu buat? Okey, jadi sekarang ni kan 8 ni kita akan buat bulat di atas 8, bibir tebal kan? Okey, buat bibir tebal begini, warnakan. So, X di dalam mulut maksudnya ke kanan anak panahnya. Ingat tu, kalau X di dalam anak panahnya ke kanan. Okey, cuba tengok di sini. Kita akan buat bulat lagi di atas 12. Tapi kali ini bibirnya nipis kan? Tidak bergincu, tidak berkala. So, di luar mulut maksudnya ke kiri anak panahnya. Jadi bagaimana kita mau tahu nilai X-nya kelas? Nampak tu yang bersilang.
Dan ini kalau berlorek bibir tebal maksudnya nilainya termasuk 8, 9, 10, 11. Kenapa 12 tidak termasuk? Kenapa 12 tidak termasuk kelas? Kenapa nilai 12 tidak termasuk? Why? Sebab bibirnya nipis dan tiada gincu di situ. Jadi jawapannya adalah 8, 9, 10, 11. Itulah jawapannya. 8, 9, 10, 11. Okay? Jadi jawapannya adalah C. Very good. Ramai yang memberikan jawapan C. Clear? 1, 2, 3 kelas? Okay, Alhamdulillah. Syukur. So tajuk ni antara tajuk yang dilupakan juga ya bila pelajar tingkatan 5. Tingkatan 3 pun ada yang lupa tu, ada yang letak dua tu. Okay. Tak apa, kita buat lagi Iman. Okay, sampailah berubah menjadi 1. Okay, cuba lagi kelas. Terus masih lagi lebih kurang sama. Dia punya bentuk soalan. Sila, 4 minit lah kan. 8.37, 8, 41. Okay. Okey, ada lagi 2 minit kelas. Okey, rata-rata telah memberikan jawapan D di situ. Thank you. Cikgu explain ya. Ini tidak perlu selesaikan sudah. Tapi yang pasti, adakah 6 termasuk? Kelas. Kamu nampakkah yang soalan ni tidak perlu dikira? Betul atau tidak? Kamu setuju? Sebab, kenapa cikgu cakap 6 termasuk bibirnya tebal kan? Dan satu-satunya yang ada 6 hanya D. Yang lain tiada. Jimat masa kita terus dapat jawapannya D. Tetapi kalau kita mau kira juga, okey ini tidak perlu dikira lagi kan? Cuba kamu tengok apa masalahnya di ketaksamaan ini? Apa masalah di ketaksamaan yang cikgu tulis ni? Apa masalahnya? Apa perkara yang harus kita ubah? Ambil kira. Apa dia kelas? Apa masalahnya di situ? Ya, betul. Anunya dalam keadaan negatif. Terima kasih Liliana. So,
Apa yang harus dibuat? Senang saja kelas. So, 12 2 tambah 5x. Itu saja. Tidak perlu diubah yang lain-lain. Faham tu? Jadi bila kita sudah ubah tu, x di sini tinggal kita mau tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Faham tu? Jadi untuk tekan kalkulator tidak masalah. Boleh saya pakai tolak 5x sama dengan 2. Boleh saya pakai ni. Faham tu? Okey, jadi kita akan dapat 2 kan? Betul? Okey, 2 kan? Jadi di sini kita akan buat garis nombor. Paling besar sini 6. Ini 2. Nampak tu? Jadi antara 2 dan 6 kita ada apa? 3, 4, 5. Jadi ini bibirnya nipis. Dan ini bibirnya tebal. So jawapannya 3, 4, 5, 6. Jawapannya D. Okey, clear ke cikgu punya penerangan? 1, 2, 3. Okey. Jadi cikgu harap tajuk ni akan menjadi kamu punya favorite lah ha. Okey, bengkel 11. Okey, seterusnya. Okey, boleh teruskan bengkel 12. Cikgu bibir nipis ke kanan. Tidak. Kalau bibir nipis, bibir tebal tu tidak akan menentukan ke kanan atau ke kiri. Okey Adam, dia tidak menentukan ke kanan ataupun ke kiri. Okey, adakah cikgu menjawab soalan tu? Okey, thank you. Okey, seterusnya sila jawab bengkel 12. Sama juga, mungkin kamu sudah expert cikgu nampak, cikgu bagi 3 minit sajalah. 43, 8, 46. Okey, dapat jawapan sudah. Oh, wow. Okey. Ada 1 minit lagi kelas. Okey, masa telah tamat. So ini kita tidak perlu kira lagi dan kita tahu nilainya tidak akan lebih daripada 7. Kan? Tapi sebelum itu kita kena tengok dulu nilai di sinilah. Okey, apa masalah kita? Dalam keadaan negatif, nampak? Negatif kan anunya, jadi apa kita kena buat? Kita pindah sebelah. Begitu. Jadi begini. Itu tujuannya tu, kita mau tahu X diletak di mana. Okey? Jadi terus kita tekan kalkulator 13
tolak 4x sama dengan negatif 3 kan? Kita tekan kalkulator. So 13 tambah 3. Kamu tekanlah kalkulator kelas A. Kita akan dapat di sana x sama dengan 4 kan? Jadi sekarang kita boleh buat garis nombor. Paling besar sini 7. Nampak tu 7. Kemudian di sini 4. Ikut tu. Ikut ni. Itu. Jadi untuk yang 4 ni bibirnya tebal dan x dalam mulut maksudnya ke mana? Ke kanan. Ini di atas 7 tapi bibirnya nipis dan X di luar mulut ke kiri. 4, 5, 6, 7. Jadi, yang 7 tu tidak termasukkan sebab bibirnya ni nipis. Jadi jawapannya 4, 5, 6. Betul. Tahniah. Very good. Cemerlang. Okey, terus. 13. Cepat jawab, cepatlah kita habis. Okey, sila. Siapa yang dapat jawapan soalan ni? Masa? Masa. 848 851. Okay, thank you. Okey, ada 2 minit lagi. Okey, good try. Ada 1 minit lagi kelas. 1 minit lagi. Okey, baiklah. Masa telah belum tamat lagi sebenarnya tapi juga rasa ramai sudah jawabkan. Okey. So, tiada isu di sini. X di sebelah ni, kamu tekan saja kalkulator terus. So, kamu akan dapat sana 8. Betul? Okey, untuk sebelah ni 7 tambah 5X. Jadi X di sini. Okay, so negatif 1 kan? Betul kan? Okey, jadi kelas, mari kita susun. Ini A dan B ni sudahlah out lah. Cuba kita tengok kedudukan 8 dan X. Begini kan kedudukannya. X dalam mulut negatif 1. Samakan kedudukan tu. Cuba kamu tengok. Samakan kedudukan tu begini kan kedudukannya. 8X itu. Nampak? Lepas tu X negatif 1. Nampak?
Jadi jawapannya adalah D. C. Sorry. C kelas. Betul. Alhamdulillah. So setakat ini 1, 2, 3. Wah, mungkin akan menjadi tajuk kesukaan kamu lah, cikgu rasakan. Okey, cuba kamu tengok bengkel 14 tu. Soalan ni boleh tengok daripada gambar saja, tidak perlu kira. Coba kamu tengok. Daripada gambar, kamu boleh mendapatkan jawapan. Okey, cikgu tunggu. Okey. Macam sudah bagi jawapan ke tu? Sudah? Okey. Hebat tu nampaknya. Yang pasti salah A, betul? B pun salah. Sebab satu tebal, satu nipis kan? Jadi yang ini, yang tebalnya di negatif 1 bukan di 3. Jadi jawapannya D. Clear kan cara menjawab soalan di kelas? Sebab kita tidak tahu yang keluar adakah pengiraan, adakah dalam bentuk garis nombor. Clear? Cikgu harap clear. Okey, cuba tengok ni lagi. Okey, bengkel 15. Okey, cikgu mau tengok jawapan kamu untuk bengkel 15. Okay. Bagaimana yang lain? Alright. Okay, very good. Yang lain? Meriah sikit kelas, ramai. Kita ramai sebenarnya dalam 14 orang. Tahniahlah kerana menghadiri kelas malam ni kelas cuti-cuti ni kan. Okay kelas, jadi ada yang jawab C, ada yang jawab B. Okay, oleh kerana di sini kita boleh buat begitu kan.
ada persilangan. Jadi kita boleh, kalau kita nampak X lebih kecil daripada 2, bibir tebal, X lebih besar daripada 4. Jadi jawapannya B kelas. Itu sangat clear. Jawapannya adalah B. Kita ambil yang ini kelas. Sebab dia bersilang. Kalau tidak bersilang baru kita ambil C ataupun D ni. Nampak? Okey, bolehkah? Okey, clear? Okey. Menarik. Okey, cuba tengok soalan ni. Oh, ini kena selesaikan dulu kelas. Okey, cikgu bagi masalah yang ni 8:57 9:1 minit. Okey, ada masalah di kelas? Okey, ada masa lagi 2 minit. Okey, boleh cikgu tunjukkan jawapan? So, kita bermula dengan ini dahulu. Kamu nampak tu X dalam keadaan negatif. 2 pula, kenapa cikgu tulis X? 2 negatif 4 tambah X kan? Jadi X kita akan letak di sini, nampak? Jadi di sini adalah 6, betul? Okey, kemudian yang satu lagi 2X tambah 1 3 tolak 1. 3 tolak 1, 2, betul? Okey? Kan? Betul ya kelas? Dan kamu nampak di sini yang X ni bibirnya tebal. Okey? Yang 6 tu bibirnya tebal. Jadi kita tengok di sini yang 6 ni. Bibirnya nipis, salah. Ini mungkin. Ini mungkin, ini salah. Tapi di sini kelas, X-nya di luar mulut kan? Maksudnya lebih kecil. Sedangkan yang ini lebih besar ke kanan, jadi salah. Jadi kemungkinan besar inilah C. Kemudian X-nya pun lebih besar bersatu, bibir nipis ke kanan. Jadi jawapannya ini. Jawapannya adalah C. Clear kah? Clear kah kenapa jawapannya C? Kamu nampak tu X lebih besar bersatu. Yang paling penting kamu betul buat ni. Betul ni maksudnya ini boleh diselamatkan. Okey, ada lagi, jangan risau. Okey, terus.
Ada satu nombor yang sudah pasti sepatutnya ada. Okey, macam mana bengkel 17? Okey, thank you Liliana. Okey, ada yang telah menjawab C di situ tapi ramai lagi belum berikan jawapan. C, oh iya, yang tak mungkin A atau B, betul atau tidak? Sebab negatif 3 mesti ada dalam pilihan jawapan kan? Okey, so ini 2M tolak 1 2M, so M berapa kamu dapat tuh? Okey, sekejap ah. 2M 1 2 jadi M, gitu tu sepatutnya kan. Okey, lepas tu 2M tolak 1 sama dengan 2, 2M sama dengan okey, 3 bahagi 2 berapa? 3 bahagi 2 1.5. Jadi jawapannya adalah kita start daripada negatif 3, negatif 1, 0, 1. So nilai M tu adalah lebih M lebih kecil. Okey, jadi nilai M lebih kecil 1.5. Apa yang lebih kecil daripada 1.5? 1 lah kan? Jadi jawapannya C kelas. Betul. Okey, boleh semua? Okey kah? Tajuk ketaksamaan. Okey. Jadi ketaksamaan telah settle. Jadi ada sedikit masa lagi cikgu mau ulang kaji set. Minggu lalu kita ada buat set sikit. Okey, nampak tu soalan set tu. Dia minta kamu senaraikan P nombor apa tu? P tu adalah nombor perdana dan Q adalah nombor gandaan 3. Apa step yang kita kena buat minggu lalu? Masih ingat? Masih ingat kelas? Step yang kita kena buat? Adakah 30 termasuk? Adakah 30 termasuk kelas? Yuhu. Adakah 30 termasuk? Tidak, ya. Jadi kita start daripada apa? 29, 28,
Bukan 29 kelas. 31. Okey, sebab dia lebih besar kan? 31, 32, 33, bukan 29. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okey. 39, 40, 41. Oh, sampai 40 saja. Nampak tu sampai 40. Dan 40 pun termasuk sebab bibirnya tebal kan? Okey, cuba kamu senaraikan P dan Q sekarang. Tulis di ruangan chat ya. P dan Q apa? P apa, Q apa? Cuba ambil air sekejap. Kamu terus buat. Tahu kan nombor perdana itu apa? Penting nih untuk tajuk set kalau tingkatan 4, tahulah tu kan. Rupanya form 1 sudah belajar set. Okey, Tania yang telah berjaya, ayo yang lain. Baru 2 orang.
Okey, tahniah. Nombor perdana hanyalah 31 dan 37, betul? Tahu kan nombor perdana tu apa? Cikgu tidak perlu terangkan lagi ya. Gandaan 3, 33, 36, 39. Jadi yang tertinggal kan? Okey. Sekarang, cikgu sudah selesai ni ya. Okey, sekarang ni kalau kita diminta buat set. Okey. Di sini hanya ada P dan Q, betul? Okey, ada yang samakah? Tiada kan? Tidak ada yang sama nilai. Jadi 31, 37, kemudian Q 33, 36, 39. Tidak yang sama. Okey, kalau cikgu tanya, soalan cikgu adalah apakah pelengkap P? Apakah nombor-nombor yang berterkait dengan pelengkap P? Cuba senaraikan pelengkap P kelas. Okey, tapi sebelum tu kelas, sepatutnya kita ada buat tingkap lagi di sini ya. Jadi nombor-nombor yang tidak tersenarai dalam ni kena masukkan di tingkap ni. Sekejap ah. 31 sudah ada. 37 sudah, 33. So yang baki tu letak di luar. 34, 35, 39 lah. 39, 35, 38 dan 40. Okey, sekarang kembali kepada soalan cikgu tadi, senaraikan elemen bagi pelengkap P. Senaraikan nombor-nombor pelengkap P. Okey, cuba senaraikan kelas. Pelengkap P. Okey, yang lain? Apa yang dikatakan sebagai pelengkap P? Baru Adam seorang juga nampak. Ya, selain daripada set P, apa? Apa selain daripada set P tu? Okay, thank you. Okay. Pelengkap P ni maksudnya selain P lah. Yang di luar ni 33, 39, 36, 32, 34, 35, 38 dan 40. Maksudnya semua yang berada di luar P. Faham ah? Itu yang dikatakan sebagai pelengkap. Ataupun dalam Englishnya complement. Okay? Alright. Okay, kita jawab lagi satu soalan. Nampak tu di sana soalannya? Okay, boleh jawab semua senaraikan ni. Cikgu bagi masa 4 minit lah. Sila.
Boleh tulis senarai jawapan di dalam ruangan chat, okey? Ada seminit lagi. Okey kelas, masa telah tamat. So di sini 10 termasuk 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kenapa 20 tidak termasuk kelas? Kenapa 20 tidak termasuk? Kenapa 20 tidak termasuk? Ya, betul. Sebab bibirnya nipis kan? Okey. So, set gandaan bagi 4 di sini 12, 16. Itu saja, betul? Okey, terima kasih Adam. Okey, set Q faktor bagi 36. Faktor bagi 36. 12, 16. Ya. Okey. Oh. Mesti ambil daripada ini, Aaron. Daripada ini, Aaron. 16. Wah, itulah. 16 boleh. 16. 16 termasuk kah? Macam tiada kan 16 ni 12 saja kali. Okey. Dan set R nombor genap. Ini cikgu rasa senang lah. 10, 12, 14, 16 dan 18. Set Q tu 16 bahagi 4, 4. Dia kata set Q faktor bagi 36. Faktor bagi 36. 36. Ya, 16 tiada. Ya, 18. Ya, 18 boleh. Betul, Lily. 18. Ya, 18. Okay, good. Very good. Okay, jelas Ada lagi yang silap di sini kita buat ni. Faktor bagi 4, gandaan bagi 4 ni. Tepat sudah ya? Okay. Boleh cikgu bagi soalan terakhir? Okay, soalan terakhir. Persamaan linear serentak. Okay, masih ingat soalan persamaan linear serentak? Di sini persamaannya kena keluarkan. Yang contoh soalan X tambah 2Y sama dengan 5. Ini contoh maksudnya kamu kena cari ketaksamaannya ini. Okey, boleh mula sekarang. Cikgu bagi masa 3 minit. Okey. Tulis dulu persamaannya kelas Cikgu mau nampak kamu dapat buat persamaan ke tidak? Oh, kecil sangat. Okey. Nampak sudah?
Okey, kalau sudah dapat persamaannya, boleh tulis persamaannya kelas. Cikgu mau nampak kamu berjaya ke tidak buat persamaannya. Ini bab bab 7 tingkatan 1. Tapi keluar dalam SPM di kertas 2. Surrender. Oh, janganlah. Cuba tengok tu. Ada yang memang clear. 5 helai seluar dan 3 helai baju kemeja. Kita boleh wakilkan dengan X dan Y. Wow, siapa tu? Okey, Aaron. Wah. Okey. Kalau guna XY pun boleh, Aaron. SK boleh juga, tapi sebaik-baiknya boleh guna XY lah. Sebab di sini dia sudah bagi seluar X, baju Y. Aaron nampak ke tu? Kemeja Y, lepas tu seluar X. Nanti ikut dalam soalannya, Aaron. Okey, yang lain? Ya, setakat ni baru satu orang. Kita yang ini cikgu belum suruh kira ni. Kita keluarkan dia punya persamaan saja. Ya. Siapa yang mengantuk tu boleh minum air putih banyak-banyak. Okey, so kalau tidak menulis di ruangan chat tu, kamu boleh respon 1, 2, 3 kelas. Cikgu mau tengok tu, kamu punya kemampuan untuk soalan ni. 1, 2, 3. Okey, Iman 2 lagi. Okey. Yang lain? Yang lain tidak respon? 1, 2, 3. Lagi. Baru berapa orang ni respon cikgu? Okey. Respon kelas kamu hanya perlu tekan 1, 2, 3 saja. Tekanlah 1, 2, 3 pun susah sangat kamu mau tekankan. Okey, thank you yang merespon, cikgu hargai ya. Jadi terima kasih yang telah mencuba. Jadi ini adalah soalan terakhir malam ni. Perkara yang paling penting cikgu rasa mengira tu kamu tidak masalah. Yang masalah kamu sekarang mengeluarkan maklumat. Tapi di sini dia telah sangat jelas 5 helai seluar dan 3 helai baju kemeja. So 5X tambah 3Y. Dia membayar dan menggunakan 6 keping wang kertas RM100 dan menerima baki RM13.20. Maksudnya macam mana kita tahu perbelanjaan yang telah digunakannya kelas? 600 tolak X sama dengan RM13.20. Maksudnya X inilah yang kita mau. Jadi boleh guna kalkulator lah kelas. Kan? Jadi ada juga yang cikgu rasa mungkin kamu kira manual. Okey, alpha X, alpha subcalculate 13.2. Shift subcalculate, 586.8. 568.8. Nampak tu? Boleh guna kalkulator pun. Okey, kemudian di sini dia kata Sophia membayar sebanyak 389.50 untuk sehelai seluar X dan 5Y.
389.50 sen. Jadi inilah ketaksamaan yang harus kamu buat kelas. Jadi cikgu nampak ada yang betul lah tahniah. Jadi malam ni setakat ini saja, sepatutnya kita ada mencari nilai X dan Y lagi dan penghapusan. Tapi cukup setakat ini saja malam ni. Okey, jadi minggu depan cikgu akan berikan lagi lah contoh soalan begini supaya kamu semakin mahir untuk mengeluarkan persamaan linear serentak. Jadi kelas kita jumpa lagi besok malam untuk 3 kita akan on insya-Allah mungkin pukul 8 lah, pukul 8. Esok malam pukul 8, okey? Kita jumpa lagi besok malam. Bye semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Sama.